بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dikurniakan peluang untuk terus mendalami kepada kitabullah, kepada kalam daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus disinari cahaya pada minggu ini, pada minggu-minggu yang akan datang dalam keadaan kita menghadapi pelbagai cabaran dalam kita meneruskan kehidupan. Pada minggu ini mungkin bagi di negara Malaysia kita mendengar tentang bajet yang akan dibentangkan, tetapi dalam masa yang sama kita bercakap di seluruh dunia ada pelbagai cabaran. Di Turki yang kita doakan untuk seluruh dunia. Kalau mungkin apa yang berlaku di US sekarang ini bercakap tentang pemilihan pemimpin, yang kita doakan bagi umat-umat Islam, bagi umat Islam dan juga seluruh umat di seluruh dunia mendapat manfaat yang terbaik. Dan ini adalah ujian bagi kita untuk sama-sama kita melihat kalam Allah, kita amalkan, dan mari sama-sama kita share kepada rakan-rakan yang mungkin tidak berkesempatan pada hari ini ataupun mungkin tidak tahu, agar kita dapat ambil pelajaran. Ya, boleh kita menjawab pertanyaan antara wuduk dan keadilan, adakah kaitannya? Kalau tuan-tuan yang mungkin ada dah jawapan tersebut boleh letak di Facebook ya, dan mungkin kalau sempat nanti dibaca. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Sihat, sihat Ustaz Fazrul kita. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Semakin ceria nampak. Ceria gembira Ustaz ya. Bersama dengan Al-Quran ya. Kan. Walaupun mungkin ada banyak cabaran dalam hidup Ustaz ini, tetapi kita yakin bagi tuan-tuan, bagi adik-adik yang mungkin duduk kat rumah, mungkin ada yang kata ya tak ceria lah, ada kelas kan, ada kelas online. Tapi kita kena ingat bahawa itu ilmu ya, sama dengan My Quran Time. Betul, peluang mendalami ilmu ini, kita tidak menjangka bagaimana ia boleh melonjakkan kualiti kita. Betul. Ya. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita hari ini di muka 108 saya. Cuma kita nak mula dulu dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Ayo sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, ceria-ceria selalu insya-Allah taala, walau kita dihimpit atau kita di lingkari dengan pelbagai ujian dan cabaran, ingatlah itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anugerah agung kita yang berada di hadapan kita sekarang ini, yakni Al-Quranul Karim. Mari kita mula dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal
alamin. Begitu bacaan daripada surah Al-Fatihah untuk mengulang kaji, untuk kita menyimak bahawa sebenarnya kita perlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz ya. Kita perlukan pertolongan. Syarat untuk kita sebelum kita memerlukan pertolongan, kita puji kepada Allah dahulu. Kita merasai kebesaran Allah dalam alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, dan Allah Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan nanti. Dengan ini kita memenuhkan jiwa kita, hati kita dengan kebesaran Allah, bukan dengan kebesaran ataupun segala ujian yang melanda, kerana kalau itu yang diberi fokus, kita akan hilang perspektif iman dan hilang motivasi untuk menguruskan segala cabaran dalam segala apa yang berlaku di dalam hidup di dunia ini. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita daripada halaman 108. Mari kita perhatikan sinopsis, iaitu bermula pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Kita akan berbincang kewajipan berwuduk, mandi janabah, tayamum dan mengingat nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua ayat yang amat penting kita fahami, ada kaitan dengan wuduk dan juga membawa kepada ayat yang ke-8 bercakap tentang jujur dan adil ketika menjadi saksi, ketika memberikan keputusan, serta ganjaran pahala bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah 4 ayat yang kita akan baca bersama pada hari ini, dan sudah tentunya bagi tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, yang berada di atas talian, boleh ambil mushaf ya. Kalau katakan ada di telefon, buka, kerana selain daripada tuan-tuan mungkin baca di kaca TV tersebut, boleh, tak ada masalah, tapi bila kita tunduk baca ini, dia memberi kesan yang lebih besar sebenarnya, dan kita ingin mewujudkan generasi bangsa yang bila rasa tak tenang saja Ustaz ya, membuka Al-Quran, bila galau mencari solusi, buka Al-Quran ya. Jadi sila Ustaz, kita mulakan dahulu bacaan kita pada ayat yang ke-6 hingga ke-7. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian, sekali lagi Assalamualaikum semuanya. Daripada Puan Nur Hayati Ustaz, sahabat kita di Facebook sekarang berinteraksi, susunan ayat di lagu merdu, rentak tadabbur mencerahkan hati. My Quran Time diikuti selalu, baca faham amal terus disanubari. InsyaAllah. Mudah-mudahan saya. Terima kasih kepada Puan Nur Hayati, kongsikan pantun dalam ruangan komen kita. Baik, kita nak baca hari ini tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, di muka surat 108. Kita nak baca 2 ayat yang permulaan ni saya. Ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7. Dan saya nak jemputlah sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, akak-akak, abang-abang, adik-adik, ibu-ibu, mak-mak kita tu kat rumah barangkali sedang masak ke apa, tapi TV kat dapur tetap buka My Quran Time. Antaranya juga cik saya lah. Mak ya. Mak kat rumah. Saya yakin ibu-ibu semua pun sedang menyaksikan. Okey, jadi jom kita baca sama-sama. Saya nak cuba murattal dengan Taranum Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 6 hingga 7, dua ayat yang panjang Ustaz ya. Boleh tahan tu. Ya, masya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi. Tuan-tuan yang membaca mengikuti sebentar tadi, harapnya sudah pun dapat mengikuti pada ayat 6 hingga 7 ini adalah seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya, kita tahu bahawa sebenarnya kalau Quran yang turun kepada di Madaniyah Ustaz ya. Biasanya ya ayyuhallazina amanu. Biasanya ya, walaupun sebenarnya surah An-Nisa kita dah tengok awalnya itu ya ayyuhan nas. Maksudnya apa? Surah An-Nisa ini dia ada dekat dengan Makkiyah ya, tapi walaupun turunnya selepas Nabi berhijrah, dan surah Maidah ini ada yang turun ke Mekah tetapi sebenarnya dia diletakkan sebagai Madaniyah ya. Jadi Madaniyah dan Makkiyah ini diambil bukan kerana tempat tetapi kerana fasa ya, fasa kehidupan Nabi sebelum berhijrah dan juga selepas berhijrah. Jadi dalam ayat yang ke-6 ini, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak melakukan solat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua-dua kakimu sampai ke dua-dua buku lali. Jadi ini adalah perkara berkaitan dengan wuduk yang kita belajar daripada halaman 108, dan semalam kita berbincang tentang makanan. Yes, ya? Betul. Bila cakap tentang makanan ni, betapa indah bunga melur tumbuh menegak di atas pancang. Masya-Allah. Boleh saya sambung Ustaz? Sila Ustaz. Makanan diatur, cara hidup dialur, indahnya syariat dari yang penyayang. Jadi ini yang kita belajar Ustaz ya. Semalam cakap pasal makanan ya, kemudian bawa kita kepada wuduk. Oh subhanallah. Ya, mungkin ada setengah orang kata ini apa kaitannya kan? Kalau kita jaga makanan bersih, kita kena juga bersihkan diri kita dengan wuduk ya. Pasal kalau katakan di luar hidup kita ini kita jaga makanan halal, maka kita kena jaga juga amalan kita, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi hubungan diri sendiri dengan Allah ini saling terkait. Maksudnya ada orang yang dia ambil air sembahyang misalnya, tapi makanannya tidak halal, ataupun makanannya halal tapi dia tak ambil air sembahyang. Kan? Dia kalau pergi ke kedai mesti jakim, halal jakim, tapi dia tak berwuduk. Maksudnya tak sembahyang lah, tak solat. Jadi itu maksudnya dia ada sesuatu yang tidak kena, yang kita doakan tuan-tuan. Generasi kita, keluarga kita halal tak makan khinzir, tapi dalam masa sama dia berwuduk. Pasal dua-duanya datang daripada Allah. Kaitan itu Ustaz. Kaitannya ya. Itu adalah uqud, perjanjian kita yang termeterai sebagaimana diingatkan pada ayat yang pertama. Baik. Jadi caranya macam mana wuduk dijelaskan di sini ya, iaitu basuh kepada muka, tangan sampai kepada marafiq iaitu siku, wamsahu biruusikum, disapukan kepala dan juga kepada kedua kaki sehingga pergelangan kedua buku lali. Wa in kuntum junuban, ya, jika kamu berhadas besar,
bersihkanlah, maksudnya kena mandi hadas besar, bukan wuduk semata-mata. Wa in kuntum, jika kamu sakit, bermusafir, ya, kemudian kamu pergi ke toilet, ya, tandas, kemudian kamu bersama dengan pasangan kamu, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban, iaitu kita kalau tak jumpa air, cari debu yang bersih, maka bertayamum. Ya, itu kaedahnya. Jadi mungkin bagi setengah orang tak biasa Ustaz, ya. Terutama kalau katakan nak mandi wajib contohnya kan. Tayamum. Macam mana tu kan? Bagi kita biasa dengan air, ya, tetapi baru ni ada negeri yang tak ada air, kan. Jadi kita dah kena belajar bahawa ini hukum ataupun panduan daripada Al-Quran. Dan seterusnya, famsahu biwujuhikum wa aydikum min, ya, kaedah tayamum itu iaitu sapukan kepada muka dan kepada tangan. Dua saja rukun dia punya anggota aja, berbanding dengan wuduk ada 4 anggota. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak mahu menyukarkan, memberi kesukaran, walakin, tetapi Allah inginkan kita bersih, waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi ada Allah mengingatkan kesimpulan nilai di sebalik wuduk dan juga tayamum ini ialah Allah bukan nak susah-susahkan kita nak pergi cari air, nak kena berwuduk paling kurang 5 kali sehari, kan, ataupun cari tanah. Tapi di sini Allah kata untuk bersih. Allah. Dan zaman sekarang COVID-19 memang confirm Ustaz. Subhanallah. Memang jelas bahawa untuk umat Islam bersih ini adalah satu perkara yang dah rutin. Ya, dah memang kalau orang sembahyang mesti dia kena basuh tangan, itu memang kena basuh, betul, kan, kena bersih betul-betul. Ya, dan Allah dah beritahu perkara ini 1400 tahun yang lepas, ya, yang perlu diamalkan, waliyutimma ni'matahu. Jadi sebenarnya kalau kita perasan Ustaz, ya, surah Maidah ni sebelum ni cakap pasal makanan, betul, bersih. Sekarang kita bercakap tentang bersihkan Allah. Jadi bab bersih ini adalah amat kritikal, dan sekarang ini kita memang kembali balik kena digegarkan dunia ini. COVID-19 tu makhluk Allah yang menggegarkan agar jaga makanan balik, ya, dan jaga kebersihan kita balik semula. Pasal kalau kita tak jaga, memang mudah ajalah Ustaz, ya. Hikmah Ustaz, ya. Hikmah COVID, ya. COVID. Barangkali hari ni rupanya ada ayat pasal kebersihan sebagai kebersihan. Ya Allah. Dan ini adalah antara ayat hujung Nabi di dalam perjuangan. Jadi ceritanya ialah perjuangan kebersihan makanan, ya, halal dan juga tayyib. Perjuangan untuk bersihkan ini semua ni muka. Ini perjuangan Nabi 23 tahun. Ya salam. Jadi maksudnya sekarang ni mungkin mesej kepada kita, sekarang ini mungkin umat Islam dan juga umat di dunia ini kena jaga wahyu akhir yang diturunkan pada surah Maidah ini, ya. Jadi Allah menyatakan situ waliyutimma ni'matahu, melengkapkan, menyempurnakan nikmatnya. Perkataan ini lebih kurang macam apa yang kita baca semalam Ustaz, ya, iaitu apa istilahnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, ya. Ada perkataan kamal, ada perkataan itmam, tamam, dan juga Allah redha. Jadi di sini Allah kata Allah tamamkan nikmat, ya, melengkapkan nikmatnya kepada kamu la'allakum tashkurun. Jadi apa maksud bersih kita dah jelas. Apa maksud Allah lengkapkan nikmatnya? Salah satunya apa? Salah satunya ialah kalau seseorang itu nikmatnya dapat 100%, dia dapat berwuduk. Subhanallah. Dia makan okey, pasal makan semua orang nak makan. Tapi ada orang yang makan dia tak berwuduk selepas itu untuk solat. Tapi ada orang yang makan, lepas makan bersyukurnya saya, maka saya dapat wuduk dan saya dapat solat. Maka Allah cakap itu adalah nikmat yang besar. Tuan-tuan dapat ambil wuduk sebenarnya nikmat Ustaz. Subhanallah. Ya. Dan bercakap tentang nikmat ambil wuduk ni, masa saya sakit dulu tu, nak ambil wuduk tu bergegar-gegar kaki Ustaz. Ya, nak kena pakai tongkat, nak pegang sana, pegang sini. Ya. Jadi nikmat ambil wuduk dan apatah lagi solat. Ya. Ada sebahagian daripada tuan-tuan mungkin dah solat di atas kerusi contohnya, tak boleh nak bersujud lagi. Betapa nikmatnya bila kita dapat bersujud. Dan di situlah di hujung itu Allah nyatakan la'allakum tashkurun. Jadi bukan maksudnya kita solat itu bersyukurnya, saya kena bersyukurlah pasal kita dah solat, kan. Sebenarnya maksudnya lepas kita solat kita akan jadi orang bersyukur, bukan. Sebenarnya kita dah dapat ambil wuduk pun sebenarnya satu nikmat yang perlu kita syukuri. Allahuakbar. Perlu kita syukuri. Pasal apa? Itu lambang kebersihan. Sekarang dah memang standard dah, ya. Kalau sebelum ini mungkin orang rasa itu macam pelik pula, asyik basuh tangan dia, kan. Tapi kita paling kurang 5 kali. Jadi Allah nak beritahu kat sini bahawa kalau kita dapat wuduk,
ataupun tayamum ataupun siapa yang boleh solat selepas itu, sebenarnya ini adalah kesempurnaan nikmat Islam kita, ya, dan Allah kata bahawa kamu akan jadi lebih bersyukur, sepatutnya bersyukur dengan perkara-perkara ini. Dan seterusnya pada ayat yang ke-7 atau ayat sambungan, wadhkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah kepada kamu, wa mitsaqah, ya, iaitu perjanjiannya, allazi wathaqakum bihi, iaitu apa? Dan perjanjian yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan kami dengar dan kami taat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya, mungkin sekali lagi Ustaz, ya, ayat itu kalau Ustaz boleh baca sekali lagi. Ini cerita tentang wudu ada kaitan dengan persediaan keadilan. Ya. Sila Ustaz. Ayat yang ke-7 Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat ke-7 ini mengingatkan kita, ya, kepada perkataan nikmat di situ, dan juga perkataan ini yang kita baca dalam surah Fatihah. Orang yang diberi nikmat dia sentiasa ingat nikmat. Ya. Ada orang dapat nikmat tapi dia tak ingat nikmat, memang orang tak dapat nikmat. Bahkan lebih jauh lebih jauh lagi, kan? Macam contohnya kita ada air, Ustaz, kan? Kalau kita kata kita ingat nikmatnya, kan, kita ingat nikmat, maka itulah ciri orang-orang yang diberi nikmat. Di kalangan Nabi, dia bersyukur dapat air, terima kasih, alhamdulillah, ya Allah, bismillah, macam tu, kan? Ya, tapi saya tak minum kali ni, ya. Okey. Tetapi kalau katakan orang yang tidak bersyukur, dia tidak ingat pada nikmat Allah, nikmat banyak macam mana pun hancur. Ya, jadi kita bersyukur nikmat-nikmat yang Allah tengah beri kepada kita. Dan salah satunya tadi Ustaz, ya, pasal makanan, dapat makanan halal pula tu. Mudah dapat, kan? Order saja datang, kan, ke rumah pula tu. Tetapi kena ingat bahawa selepas makan itu jangan lupa nikmat seterusnya ialah wuduk. Ada orang dia nak nikmat makan, nikmat wuduk tak nak. Kan? Dan puncak kepada nikmat ini ialah dapat solat, Ustaz. Allahu akbar. Ya, Allah cakap kat sini wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu. Dan juga bila-bila kita hargai nikmat ini, kita sedar nikmat ini bukan percuma. Ini ada perjanjian yang saya telah buat. Ya, maksudnya saya kena kalau dengan manusia itu saya kena tepati janji, kalau dengan keluarga, kalau dengan Allah saya kena sembahyang, ya, cari benda yang halal. Jadi kita selalu bila kita ingat nikmat, kita ingat perjanjian, dan akhirnya kita cakap apa, Ustaz? Sami'na wa ata'na. Ini ciri orang-orang yang Allah cakap bertakwa, dan innallaha alimun bidzati sudur. Yang ayat hujung ini penting kita beri perhatian, tapi kita lihat dahulu perkataan kita pada hari ini, iaitu ghassala, satu nikmat yang penting, ya, itu membersihkan diri ataupun kita mandi. 4 kali disebut di dalam Al-Quran. Salah satunya yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-6, kita dapat mandi, Ustaz, ya. Kita dapat mandi, dan kita memang mandi kerana sunnah, dan mandi kerana arahan Allah. Itu satu nikmat. Betul, Ustaz. Ya, pasal saya pernah je kalau di luar negara dahulu, kan, maksudnya ada orang tu dia tak mandi-mandi sampai seminggu pun ada. Pasal dia kata musim sejuk. Kan, tetapi kita tahu bahawa kita ada Tuhan, ada peraturan, kerana kita mengikut Quran. Berjumpa kembali My Quran Time, baca faham amal.
Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam My Quran Time. Hari ini kita berada di muka surat 108. Sebentar tadi kita kongsikan platform rasmi kita, sahabat-sahabat kita. Ramai sekali, kita nak ucap terima kasih banyak yang selalu bergabung dengan kita. Puan Katifah Safir Ahmad dari Finland, Puan Ummi Hanum dari Kanada, kita ada Puan Arina Arifin dari Germany, subhanallah, dan sahabat-sahabat kita ramai sekali daripada Singapura, jiran kita, seluruh dunia lah, especially juga sahabat-sahabat Al-Quran kita di negara Malaysia yang tercinta. Salah satunya Siti Masliah Sapingi. Alhamdulillah Ustaz, kami dapat ikuti My Quran Time dari Labuan dalam keadaan angin yang sangat kuat sekarang. Jadi mudah-mudahan Ustaz, Allah SWT kurniakan keselamatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran kepada sahabat-sahabat semua. Ada yang semalam diuji dengan banjir Ustaz. Sampai ikan-ikan semua habis, yang dijual habis. Itulah, Allah ingin mengangkat darjat kita dengan ujian yang dilontarkan oleh Allah SWT. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti kita mampu untuk mengharungi ujian itu, dan pastikan kita senantiasa berwuduk, yakni dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila cakap tentang wuduk itu Ustaz, sebenarnya di hujung ayat 8 tadi, innallaha alimun bidzati sudur. Ya, salah satu nikmatnya ialah kita ambil wuduk itu. Allah tahu sebenarnya bila cabaran-cabaran yang melanda, bila banjir, bila cabaran melanda, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita itu. Dan bila Allah tahu, kalau mak ayah tahu anak kena sesuatu pun, dia takkan duduk diam. Ini kan Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, kita ingin berkongsi juga pelajaran tajwid kita, mulang kaji pelajaran-pelajaran kita yang telah lalu dulu belajar. Kita nak sentuh kembali, iaitulah tentang sifat itbaq. Ini yang kita nak kongsikan hari ini, itulah sifat itbaq dari segi bahasa melekat, yakni istilahnya terangkat lidah menutupi langit-langit kita semasa menyebutnya. Terangkat lidah menutupi langit kita ketika menyebutnya. Ada 4 huruf yang mengandungi sifat itbaq ini, iaitulah huruf sad, huruf dad, huruf ta dan juga huruf dha. Antaranya dalam contoh ayat yang kita boleh perhatikan, ayat yang ke-6 ada, ayat yang ke-7 ada. Cuma saya nak ajak sahabat-sahabat Al-Quran semuanya sekejap, cuba ikut saya menyebut 4 huruf ini dan cuba rasakan kat mana lidah kita tu. Kalau mengikut istilah tadi, terangkat lidah kita terangkat lidah kita kepada langit-langit kita. Cuba kita kita sebut huruf sad. As kan, terangkat lidah kita kan dekat langit-langit. Ada tak langit-langit? Bukan langit kat luar rumah tu, ni dalam mulut kita, langit kita kan. Sad, kemudian huruf dad, kan lidah kita tu terangkat. Kemudian huruf ta, kan terangkat lidah kita kan, kena pada langit kita. Dan yang terakhir huruf za, subhanallah. Jadi 4 huruf ini ada sifat itbaq, iaitulah terangkat lidah kita. Di samping sifat yang lain juga daripada huruf ini, isti'la contohnya. Jadi di atas satu huruf itu ada banyak sifat-sifat dia, dan antaranya sifat itbaq yang kita belajar hari ini, terangkat lidah kita pada langit-langit dalam rongga mulut kita, insya-Allah. Boleh praktikkan insya-Allah. Insya-Allah. Ya, terima kasih Ustaz ya. Yes, dengan kita membaca ayat-ayat, kalau macam huruf apa tadi itbaq tu ada sad ya. Jadi maksudnya dalam Fatihah ada siratal subhanallah. Ya, jadi dengan kita amalkan perkara itu, kita solat dengan wuduk yang bagus tadi itu, sebenarnya itu kesempurnaan nikmat. Ya, walaupun ada yang kata bahawa macam-macam dah pergi kan, tetapi rupa-rupanya masih boleh berwuduk, masih boleh bersolat. Ada Mak Itun tadi cakap, dia kata tak boleh nak bersujud Ustaz ya. Tetapi kerana kita ingin bersujud. Ada orang boleh sujud tapi dia tak nak sujud. Ada orang mungkin pasal dah sakit tak boleh sujud, tapi masih lagi dia nak bersujud, mungkin duduk atas kursi tu dia ini. Itu adalah kesempurnaan nikmat juga. Allah bukan kira kepada kita betul mesti kuat sujud atas itu sahaja. Dia bergantung kepada apa yang kita mampu, ya. Kita jaga wuduk, kita jaga halal, kita jaga solat kita. Itu yang Allah menyatakan pada ayat yang ke-7. Dan lebih daripada itu Ustaz ya, bila bercakap tentang solat ini sebenarnya penting pasal Hamka dalam tafsirnya dia kata pada tahun 1943 dia pergi berjalan dengan beberapa orang kawan daripada Jepun. Jadi lepas masa nak solat itu, jadi dia berhenti sekejap, dia pergi solatlah kan. Lepas solat, kawan dia yang Jepun tu dia kata, lepas dia solat tu dia kata, kamu punya lebih muka kamu lebih jernih, lebih lapang dan lebih
gembira Allahu Akbar. lepas solat. Subhanallah. Pasal apa? Pasal lepas solat tu kita Ya, berat macam mana dia macam nilah ustaz ni. Kita ada ni, kita bawa tanggungjawab kita. Betul. Apa sebagainya. Nampak macam ringan. Tapi kalau kita pegang seminit ringanlah. Betul. Kalau 1 jam duduk macam ni je kan. Tuan-tuan sampai habis Quran time pegang gini rasanya boleh kalau 1 hari, 2 hari. Jadi mengapa kita pegang ini, kita tanggungjawab kita besar tapi kita letak sekejap. Itulah 5 minit solat itu. Melegakan kita sujud, kita rukuk dan itu yang menyebabkan Hamka disedari oleh kawan Jepun dia pada tahun 1943 ini dia kata kamu lebih jernih, lebih lapang. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, kalau ada kelang kabut macam mana pun, Yes, Ustaz. pastikan jaga solat kita doakan untuk ahli keluarga kita pasal kelang kabut itu hasil kerana solatnya itu yang tidak dijaga. Tapi kalau kita jaga solat, kelang kabut macam mana pun dengan syarat kita mensyukuri ini adalah nikmat, sudah tentu ia menguruskan stres. Zaman sekarang ni banyak stres ustaz ya pasal cabaran Covid dengan cabaran pendapatan dan sebagainya. Jadi kita nak teruskan ayat yang ke-8 hingga 9. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah saya tertarik sungguh ayat yang kita belajar semalam dengan hari ini. Kadang-kadang dia kaitan wuduk dengan solat. Sebab apa payah nak solat? Sebab makanan kita yang kita makan itu. Makanan yang kita makan tu kadang-kadang menyebabkan kita susah nak solat. Sebab kita pilih makanan yang tak halal, tak elok, halal tapi tak elok, tak thayyiban itu kan, ataupun berlebih-lebihan, ataupun saya makan makanan yang elok sah, yang halal tapi sumber tak halal. Jadi kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. 2 muka surat ini benar-benar memberi peringatan kepada kita. You are what you eat. Bak kata semalam lah. Masya-Allah. Jadi now I want to read lah. Yes. Jadi kita nak baca sekarang ni sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, jom kita baca baki 2 ayat lagi, iaitu ayat yang ke-8 dan juga ayat ke-9. Tadi dah baca Hijaz, sekarang ni nak cuba dengan Sikah pula sah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, 2 ayat daripada ayat 8 dan 9 Ustaz ya. Sebentar tadi kita mula bergerak keluar rumah. Ya, bercakap tadi kalau kita semalam kita pada halaman 107 bercakap tentang makanan yang halal. Kemudian terus bercakap tentang makanan ahli kitab dan kalau nak berdikah dengan utul kitab. Ya, orang-orang yang diberikan kitab, yang committed dengan kitab ya. Jadi Quran dibawa begitu ya, peraturannya bukan sekadar personal ya, individu, tapi lepas tu bercakap tentang kumpulan lain yang bersama di Madinah ataupun di Mekah. Kita bercakap tentang kita berinteraksi dengan jiran, orang-orang di sekeliling kita. Masuk balik kepada diri kita iaitu wuduk dan juga solat pada ayat 6 dan 7 ini dan bawa kepada keadilan. Wahai orang-orang yang beriman pada ayat yang ke-8, jadilah kamu sebagai penegak keadilan kerana Allah.
menjadi saksi yang adil, dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi sebenarnya di sini ada perkataan takwa pada ayat nombor 7, ada perkataan wattaqullah ayat 7 ada, wattaqullah ada pada ayat 8. Ayat 7 tadi itu bercakap tentang wudu, tentang solat, tentang nikmat yang sempurna Ustaz ya. Bila ayat yang ke-8 ini cakap pasal bangkit memperjuangkan keadilan. Ya, subhanallah. Apa maksudnya? Apa kaitannya? Kalau orang jaga wudu, kalau orang itu amat jaga solat, dia akan menjaga perjanjian-perjanjian dengan Allah, dengan manusia. Maka kalau dia tengok ada benda yang tak kena dalam hidup ini, dia akan bangkit qawwaminna lillah, hanya kerana Allah. Dia kalau tengok orang lain mungkin ada human right yang memperjuangkan keadilan, gaji minimum ke ataupun hak asasi apa sebagainya, dia akan memperjuangkan juga, dan dia kata bukan kerana saya memperjuangkan manusia tetapi lillah. Saya buat ini kerana Allah, cakap dalam ayat yang ke-8. Dan menarik, ayat ini ada kaitan dengan ayat surah An-Nisa yang telah kita belajar sebelum ini, ya, pada ayat nombor berapa Ustaz ya, iaitu ayat nombor 135. Ya, sebelum ini juga bercakap tentang perjuangkan keadilan, tapi waktu itu fokusnya walaupun mak ayah sendiri, walaupun diri sendiri, kaum kerabat tetap kena perjuangkan keadilan. Pasal apa? Pasal kat sana isu harta banyak. Jadi isu harta ni kadang-kadang pasal adik-beradik kan, mak ayah tak apalah bagi lebih sikitlah harta, tak boleh itu di sana. Ya, maksudnya kroni tidak boleh tidak adil kan, walaupun dekat-dekat pun tak boleh. Di sini Allah menyatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, ya, iaitu apa? Jangan kebencian terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Jadi di sini diingatkan kerana kadang-kadang kita mungkin ada kawan ke buat hal dengan kita dekat tempat kerja ke, kan, dia pernah tikam kita dari belakang. Jadi waktu saya dah naik, pasal ini ayat waktu dah menang Ustaz. Surah Maidah tuan-tuan, adalah ayat yang turun ketika Nabi sudah sampai ke Mekah, ya, sebahagiannya. Jadi dah menang. Orang menang ni dia ada peluang Ustaz. Inilah masa saya nak bagi, tapi Allah kata i'dilu huwa aqrabu littaqwa, ya, adillah kerana adil ini lebih dekat dengan takwa. Menarik perkataan yang digunakan sini, awal tadi bil qist dan di bawah itu adalah adil. Dua-duanya diterjemahkan. Tengok dalam Quran, kalau amazing ini Ustaz ya, dengan adil bil qist, kalau adil pun ta'dilu pun adil. Dua-dua adil. Tapi apa bezanya? Adil kita bagi sama rata. Qist ialah kita mengelakkan daripada tidak adil. Subhanallah. Apa bezanya tu kan? Okey, contohlah kan. Kalau ada 3 orang anak, kalau adil kita bagi je 3-3 bagi songkok. Okey. Kan. Tetapi kalau anak perempuan takkan bagi songkok kot, kan. Jadi kena tengok ideanya adil, 3-3 dapat hadiah. Subhanallah. Tetapi mungkin yang si abang perlukan songkok, yang si adik perempuannya dapat tudung. Tudung pun jangan bagi sama rata pula. Ini saiz pasal abah dah bagi saiz tudung ada saiz Ustaz? Ada ya. Kalau saiz A lah contohnya, dia bagi adik baby je tu, yang umur 2 tahun tu, bagi saiz yang A juga. Dia bagi bidang 60 besar. Bidang 60. 60 Ustaz ya. Okey. Contoh ya. Okey. Jadi itu adil lah ya, tetapi tidak qist, tak kena, betul. Ya, jadi bila kita bercakap sekarang ini tentang belanjawan ke, ya, negeri yang berbeza, kumpulan yang berbeza, tak boleh, tak sama. Betul. Kalau B40 dengan M40, ini kalau istilah ni Ustaz ya, dia tak boleh bagi sama rata. Betul. Asalkan kamu rakyat Malaysia, nah kamu bagi dapat. Tak. Kalau kaedah dalam ayat ini ialah jangan pilih bulu, ya. Kalau kamu tak suka pun pasal kumpulan berbeza, negeri berbeza, warna berbeza, tetap juga perlu adil, ya. Jadi adil ni rendah sikitlah Ustaz. Yang penting dapat bahagian masing-masing. Dan adil ini Allah kata dekat dengan takwa, wattaqullah. Jadi kesan solat menyebabkan kita memperjuangkan keadilan. Kalau solat kita berjemaah, jaga wudu elok-elok, tapi kita tak kisah pun adil ke tak adil, tak kisahlah. Yang penting saya dapat solat. Sebenarnya itu petanda apa tuan-tuan? Petanda bahawa takwa kita masih lagi tidak cukup, ya. Dan Allah kata innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang kamu buat, ya. Tadi Allah dah cakap dah dalam hati kita bila solat itu, Allah tahu kita ni sebenarnya nak ikut Allah, tunaikan janji ke tidak. Kali ini Allah cakap, Allah tahu kamu apa yang akan berlaku kalau kamu buat begini. Jadi kalau mak cakap, ya, tahulah kamu, kan.
Kalau dah cakap gitu tu kira marahlah mak tu kan. Ini lebih daripada itu, walillahi masalul a'la. Allah tahu apa yang berlaku, Allah ingatkan betul-betul, adil, jangan main-main dalam ayat yang ke-8. Tapi kalau kita jaga elok-elok apa janji Allah, ayat yang ke-9 Ustaz. Kalau kita boleh ulang balik, janji Allah ini amat-amat indah. Tetap kita berpegang, perjuangkan keadilan, kerana itu manifestasi orang baca Quran, jaga makan halal, jaga wuduk, jaga solat, dia jaga adil. Jom kita baca ayat 9. Ayat 9 saya tertarik Ustaz dengan satu capaian dekat Quran Amazing yang kita sedang guna sekarang Ustaz, daripada Riyadhus Salihin, daripada Uthman bin Affan radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk lalu membaguskan wuduknya, nescaya kesalahan-kesalahannya keluar daripada tubuhnya hingga keluar daripada bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Subhanallah, betapa hebatnya persediaan untuk menghadap atau bertemu, dating dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Pasal dah ada ukut, akad, janji dengan Allah. Jadi sebelum solat tu kena ambil sembahyang, pun buat persediaan. Allah kata Allah akan bersihkan. Allah, bukan sekadar yang luaran, dalaman sekali. Jadi kita memang kena kempenkan kepada rakan keluarga kita, wuduk dan solat ni penting sangat. Ya, dia akan membersihkan jiwa-jiwa ahli keluarga yang akan jadi pemimpin bagi negara ini. Saya baca ayat yang ke-9 ni. Mari kita baca ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfirah. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sadaqallahul 'azim. Surahul Azim. Ayat yang ke-9 ini adalah janji Allah kepada kita semua, tuan-tuan sekalian yang percaya, beriman kepada Allah, ya. Dengan iman itulah kita jaga makan halal kita, kita jaga wuduk kita, kita solat, ya, dan juga kita jaga keadilan. Ya. Jadi bila kita dah faham, kita percaya perkara ini penting, ya, kita bukan sekadar duduk dalam rumah ibadah bersendirian, tetapi kita juga memperjuangkan di luar rumah. Kesannya apa tuan-tuan? Kita ambil tindakan. Wa amilus solihat. Itu pentingnya, pasal ada juga yang beriman, percaya tapi tak bertindak apa pun kan, duduk je kan, tak kisahlah nak buat macam mana kan, tak boleh. Jadi bila dua perkara itu berlaku, janji Allah ada dua. Ya. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Ya, amat besar. Yang pertama keampunan dan yang kedua adalah ganjaran yang amat besar. Mengapa dua perkara ini penting Ustaz, ya? Sebenarnya bila kita bertindak ini, ya, kita nak perjuangkan keadilan. Contohlah kan, bila Allah ingatkan adil, walaupun kamu dulu pernah dikenakan, ya, kamu tak suka orang tu pun kamu adil juga, kan? Kesannya ialah apa? Kadang-kadang kita rasa macam susah ni, kan? Saya rasa macam saya dulu dihina, ingat saya tak boleh ke? Kan? Tetapi Allah kata pada bahagian kedua tu apa? Ajrun azim. Allah. Ganjaran daripada Allah itu lebih besar. Kamu tak payah nak tunjuk hero pada orang itu. Itu yang kedua. Tapi yang pertama Allah cakap dulu dengan maghfirah. Pasal apa? Pasal sebenarnya mungkin dalam keadaan kita beramal Ustaz, ya, kita nak memperjuangkan keadilan, tuan-tuan nak ambil tindakan untuk ingatkan kepada orang-orang terdekat. Kalau bos-bos, ya, contohnya dia tak suka tapi dia tetap juga bagi keadilan, ya, ataupun bagi pemimpin dia tak suka satu kumpulan tapi dia tetap juga adil. Sebenarnya ketika kita bertindak itu mungkin ada kesilapan. Pasal Hamka dalam tafsir dia cakap hanya orang yang beramal soleh, yang bertindak amal itu sahaja yang boleh buat silap.
Ya. Nah, kalau dia tidak bertindak memang tak buat silap. Betul. Contohnya lah Ustaz ya. Belajar Quran, dia belajar, dia tak baca pun, dia dengar ustaz cakap dekat TV, dia duduk, dia senyap, dia dekat depan TV. Contohlah kan, contoh ya. Dia tak nak tu. Jadi orang sebelah tak tahu dia silap ke tak. Betul. Kan? Kalau kita belajar talaki online Ustaz ya. Kalau katakan cikgunya yang pelajar tu senyap je dekat Zoom contohnya kan. Tak nak cakap, tak naklah ustaz, tak nak. Saya tak nak beramal soleh kan. Saya beriman sahaja. Macam mana kita nak tahu silap ke tak silap? Betul. Jadi hanya orang yang bertindak sahaja boleh silap, tapi Allah menjanjikan apa? Ya. Keampunan. Subhanallah. Masya-Allah. Itu dua perkara ini Ustaz ya, pasal kesilapan saya banyak kan Ustaz ya. Bila Allah bagi maghfirah itu daripada perkataan ghafara, ada kaitan dengan mighfar, Allah menutup kesilapan. Orang tak nampak, tuan-tuan tak nampak kesilapan saya ya, tak nampak apa yang saya buat 2-3 tahun yang lepas. Itu kerana Allah menutup. Dan Allah boleh buka bila-bila masa, dan kita perlu keampunan dan ganjaran yang besar. Tak apalah kan, katakan orang bercakap kat kita ke apa ke, alah nak pergi semayang konon kan, macam baik sangat kan, masa meeting, bos boleh tak kita stop kejap bos kan, sejak bila pula jadi ustazah contohlah kan, macam bagus. Kita rasa macam dihina, tapi tuan-tuan, kita terus beramal soleh ini, jangan give up. Kerana apa? Ini ada keampunan dan juga ajrun azim. Membawa kita kepada situasi kita dalam halaman 108 ini, mari sama kita perhatikan. Itu bahagian pertama itu, kalau ada yang tak faham, dia nak mandi ustaz ya. Sebenarnya kalau tak ada air di negeri tertentulah pada waktu tertentu, contohnya jangan bimbang. Kita tahu bahawa ada solusi, debu. Ya. Yang keduanya ialah kita bercakap tentang sami'na wa ata'na, sebelah kanan atas itu. Dan di bawah itu, walaupun itu adalah geng yang kita benci kan, kita tetap juga kena bagi keadilan. Pengadil kan, kadang-kadang pengadil tu dia dah ada dah. Dia punya kumpulan yang dia pakai selama ni. Player tu jiran dia. Tapi dah tackle kan. Salah tak? Jadi terus beriman dan beramal soleh bagi tuan-tuan, kerana ada ganjaran yang besar membawa kita kepada resolusi kita. Apakah tindakan kita selepas ini? Jom kita tengok sama-sama. Yang pertama, kita jaga kebersihan sebagai tanda keimanan kita ya. Yang pertama, dan untuk melengkapkan nikmat Allah. Yang kedua, banyakkan mengingat nikmat Allah dan janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu nikmat Allah kita ialah solat ya. Kita dapat berwuduk, makan yang halal, maka kita kena tunaikan janji-janji yang telah dimeterai. Dan yang ketiganya, tegakkan keadilan dan jangan berat sebelah pada orang yang tidak sekumpulan, yang tidak sefahaman, yang pernah buat salah dengan kita, kerana kita adalah orang-orang yang ingin membina takwa. Jom kita sama-sama doa pada Allah SWT, kita jadi orang Islam, orang beriman, baca Quran, dialah nombor satu pejuang keadilan. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa ingat padamu. Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat kurniaan pemberian-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong kami, bantu kami untuk kami senantiasa memperbaiki, memperelok dan melipat gandakan amal ibadah, amal saleh kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyaknya nikmat kurniaan-Mu kepada kami. Andai ingin dihitung nikmat itu, nescaya kami tidak mampu untuk menghitungnya ya Allah. Maka jadikan nikmat-nikmat itu penyebab buat kami untuk terus tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Ya Allah, kurnia kesembuhan buat mak ayah kami yang kini diuji kesakitan, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami ya Allah, yang diuji dengan berbagai ujian, lapangkan mereka ya Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan doa yang tuan-tuan aminkan. Moga-moga ini melebarkan lagi kesungguhan kita menjaga perjanjian kita dengan Allah, berwuduk, kita menjaga solat kita,
kerana ia membawa kepada perjuangan keadilan. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam masyarakat dalam tabung gerakan Al-Quran, satu usaha di mana kita ingin mendidik masyarakat agar kembali mengambil teknologi daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi orang yang sentiasa dipandu dengan cahaya. Dan tuan-tuan boleh menyumbang dalam tabung ataupun nombor yang tertera sebentar tadi, kerana kita yakin mesej ini perlu disampaikan dalam bentuk pelbagai. Salah satunya melalui My Quran Time dan juga mungkin program-program lain, program offline bila kita habis PKP nanti, dan moga-moga ini menjadi jariah kita bersama. Jadi Ustaz, kita berjumpa pada jam 5 petang, 10 malam dan 6 pagi ya. Ulangan rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang ingin tuan-tuan semua berjuang untuk keadilan, jaga solat dalam kehidupan. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.